Wala ilaha illallah wallahu akbar. I love you too. Siapa yang tulis I love you, I miss you too. Okey, muslimin muslimat, seperti biasa kita sama-sama. Tadi kita dah baca surah, kita dah baca Asmaul Husna. Kita dah mulakan dengan Asmaul Husna dulu, dan seterusnya kita bacakan Al-Fatihah dan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sama-sama kita baca doa Ashabul Kahfi pada ayat yang ke-10 daripada surah Al-Kahfi. Doa yang sangat agung yang dirakam di dalam Al-Quran, yang dengan doa ini Allah akan berikan kepada kita kurniaan rahmatnya, dan sesungguhnya tanpa rahmat Allah kita tidak mampu untuk menghadapi ujian demi ujian. Kita tidak akan mampu menguruskan kehidupan kita di dunia. Tanpa rahmat Allah kita tidak ada nyawa pada saat ini. Tanpa rahmat Allah kita tidak akan mampu untuk berada pada posisi yang kita berada sekarang, sama ada kita berada di tempat yang kita inginkan ataupun tidak. Walaupun keadaan itu situasi yang kita hadapi sekarang, situasi yang kita tidak suka, tapi dengan rahmat Allah kita masih lagi kuat dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Tanpa rahmat Allah kita tidak akan mampu dapat menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Tanpa rahmat Allah kita tidak mampu untuk sujud, untuk rukuk, untuk kenal Tuhan kita, untuk kenal Nabi Muhammad SAW. Tanpa rahmat Allah, kita tidak akan masuk syurga-Nya. Kita tidak akan selamat daripada api neraka-Nya. Sebab itu, firman Allah ayat ke-10 surah Kahfi ini merupakan satu doa yang perlu kita amalkan setiap hari. Jika boleh, awal pagi kita mulakanlah dengan doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami, untuk kami ya Allah,
daripada sisimu ya Allah rahmatmu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami ya Allah, bagi setiap urusan kami, dalam semua urusan kami, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Okey, subhanallah, alhamdulillah, kita selesai membacakan 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir suratul Kahfi, yang mana kita semua dah sedia maklum, dua bacaan tersebut disebut dalam hadis yang sahih akan menyelamatkan kita pada fitnatul dajjal. Dunia pada hari ini telah bermula daripada zaman Nabi SAW, fitnah-fitnah kecil Dajjal. Fitnah-fitnah kecil itu semakin berkumpul menjadi banyak-banyak sehingga fitnah Dajjal, Al-Masihud Dajjal keluar. Jadi muslimin muslimat, tidak ada apa-apa yang boleh menjamin kita selamat daripada apa jua fitnah, apa jua ujian. Maksud fitnah di sini ujian. Ujian akhir zaman. Fitnah akhir zaman yang datang dalam pelbagai bentuk, yang kita sedar atau tidak, yang kita tahu atau tidak, yang kita sengaja atau tidak. Subhanallah, ramai yang ditipu daya tetapi dalam keadaan terleka dan tidak sedar, mencari hujah untuk membenarkan perbuatan mereka, mencari belas kasihan manusia untuk memaafkan kesilapan mereka, tanpa mereka benar-benar menyesali perbuatan dan menyesali sungguh-sungguh apa yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak mengulangi lagi, tidak jatuh lagi pada lubang yang sama. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Alhamdulillah, di FB kita cecah lebih kurang dalam 3.5K, ada 7,000, lebih kurang dalam 4,000 lebih ni. Muslimin muslimat, marilah sama-sama seperti biasa kita mengambil peranan masing-masing dalam amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf dengan menyebarkan majlis ilmu ini, insya-Allah. Waktu yang sama kita semua melaksanakan nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud kuntum, kalian. Siapa? Kita. Allah tujukan kepada kita. Siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kuntum khaira ummatin. Kalian, kamu semua adalah sebaik-baik umat. Bukan saya seorang, bukan para pendakwah. Kalian, siapa pun anda. Walaupun anda hanya kerja, anda kata hanya, tapi di sisi Allah tidak hanya. Walaupun anda kata, kerja saya tukar sapu je, saya guard je, saya tukar kebun je, saya jual kepek je. Di sisi manusia, kita boleh guna perkataan je tu. Tapi di sisi Allah, kerja apa pun, kedudukan apa pun, tidak ada beza sedikit pun. Siapa pun anda, tidak membezakan sedikit pun. Hanya manusia saja ada perbezaan, tapi di sisi Allah tidak. Kerana Allah telah declare di dalam Al-Quran secara jelas. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, akramakum, yang paling mulia di kalangan kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa. Subhanallah. Sebab itulah yang kita kejar kemuliaan adalah takwa. Takwa. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa itu takwa, muslimin muslimat? Antara definisi yang masyhur takwa itu disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan disebut juga oleh Imam Hasan Al-Basri. Subhanallah, takwa itu yang pertama adalah at-taqwa. At-taqwa Allahu Akbar. Ada 4 definisi takwa. Nanti tim boleh carikan. Subhanallah, saya ingat 4 definisi takwa ni. Cuma yang pertama tu ayat. Dia nak cari perkataan pertama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ada selawat tu, kita selawat sikit ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Lagi-lagi sahabat-sahabat sama-sama selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Antara definisi takwa oleh Sayyidina Ali ialah al-khawf bil jalil. Dah jumpa dah. Al-khawf bil jalil, iaitu takut kepada Allah. Tapi perkataan bitanzil tu, bitanzil, al-amalu bitanzil, beramal dengan wahyu. Kemudian cukup ar-ridha bil qalil, ar-ridha bil qalil. Kemudian yang keempat adalah bersedia, isti'dadu biyaumir rakhil. Masya-Allah. Nanti akan disahkan oleh tim. Baiklah, saya sebutkan muslimin muslimat. Definisi takwa. Ada banyak definisi takwa. Kalau kita baca kitab-kitab, kita boleh jumpa berpuluh definisi takwa.
boleh jadi beratus kalau kita banyak lagi baca. Dan hampir kebanyakannya menjurus kepada perkara yang sama. Oleh imam begini, oleh ulama ni begini, oleh sahabat Nabi ni lain-lain. Subhanallah. Banyak. Dalam Al-Quran ayat tentang taqwa begitu banyak. Dan antara definisi yang masyhur adalah definisi yang saya sebutkan tadi oleh Imam Hasan Al-Basri. Antaranya adalah yang pertama, dan juga dikatakan ia ada definisi yang sama oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Definisinya yang pertama iaitu al-khauf bil jalil. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Muslimin muslimat. Takut kepada makhluk, kita akan menjauhi makhluk. Tapi bila kita takut kepada Allah, kita mendekati Allah. Kita makin dekat dengan Allah. Kita akan buat sesuatu yang Allah suka. Subhanallah. Sebagaimana dalam hadis yang pernah kita baca sebelum ini. Hadis yang pernah kita baca sebelum ini, muslimin muslimat, apa dia? Barang siapa yang mendekati Allah dengan berjalan, Allah akan mendatanginya dengan berlari. Barang siapa yang mendatangi Allah sejengkal, sedepa, Allah akan mendekatinya sehasta. Dan barang siapa yang mendekati Allah, mendatangi Allah sehasta, Allah akan mendatanginya sejengkal. Maksudnya muslimin muslimat, sedikit langkah kita menuju kepada Allah, Allah akan berganda dekatnya dengan kita. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Sebab itu definisi yang pertama berkenaan taqwa, al-khauf bil jalil. Takut. Takut apa? Takut jauh dengan Allah. Takut renggang dengan Allah. Takut lupa Allah. Takut buat apa yang Allah murka. Takut tak dapat jumpa Allah. Takut tak dapat jumpa Nabi. Takut tak dapat syurga Allah. Begitu. Macam kita lah. Kan? Contohlah kita sebut ni isteri yang menakutkan. Suami, awak ni takut bini ke? Sikit-sikit nak tanya bini dulu. Tak, sayang dia cakap. Kan? Saya tanya encik suami, encik takut bini? Encik takut saya ke? Senyap pula. Encik takut saya? Tak. Encik takut? Maksudnya? Cik takut ke sayang? Masya Allah, nampak tak? Saya kan, suami nak jawab pun takut. Jom, nanti saya nak jemput encik masuk ni. Okay. Subhanallah kan. Kadang-kadang tu orang kata, nampak tak takut suami dia, sikit-sikit kena minta izin isteri. Sayang, maksudnya, sebab suami dah tahu, isteri kecil hati kalau suami buat keputusan tindakan, pergi mana-mana tak cakap. Sebab sayang, bukan sebab takut. Masya Allah. Tetapi bila sebut al-khauf bil jalil, takut kepada Allah juga, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala juga Maha mengazab, Maha menghitung segala-galanya. Dan kita perlu ada ketakutan tu, bahawasanya apabila Allah ingin mengazab makhluknya ataupun hambanya, Allah tidak mencampur perasaan belas kasihannya. Allah Maha mengazab. Saat mengazab, merayu macam mana, ungkit macam mana kebaikan, sebut macam mana pun, ya Allah, aku sebenarnya sakit sebab tu aku buat maksiat. Ya Allah, aku sebenarnya lupa sebab tu aku buat maksiat. Ya Allah, latar belakang keluarga aku begini-begini. Dan mak ayah aku yang salah didik aku, ya Allah. Ya Allah, kawan aku tu yang ajak aku. Kan? Lepas tu dia dah berhijrah, aku tak berhijrah. Dia sempat taubat, aku tak sempat bertaubat. Ya Allah, sebenarnya aku bukan nak ni. Aku terdesak. Aku buat kerja ni sebab terdesak. Nak cari rezeki. Kerja ni lah yang buat aku dapat duit, dapat rezeki. Walaupun kau tak suka, ya Allah. Ya Allah, engkau tak bagi aku rezeki melalui cara yang lain. Cara ni je. Aku tak boleh survive kalau tak ada ni. Apabila Allah ingin mengazab hambanya, Allahu Akbar, merayu menangis air mata darah sekalipun, Allah akan menunjukkan kemukaannya semuka-mukanya. Sebab itu perlu ada rasa takut. Sebab ramai orang berangan ni, muslimin muslimat. Berangan apa? Hidup dalam berangan. Kan? Subhanallah. Dia buat amalan sikit, cukup syarat. Dia kata dia jaga solat. Yang penting dia jaga solat. Lepas tu dia taat mak ayah. Dia jaga hati mak ayah, dia kata. Dia jaga hati suami. Waktu yang sama, dia buat maksiat terbuka. Dia menipu dirinya. Dia mencampurkannya hitam dan putih. Mana mungkin minyak dengan air bercampur, muslimin muslimat. Yang putih-putih, yang hitam-hitam. Yang hitam tetap dibalas, tetap dicatat.
Allahu Akbar. Ini satu bentuk tipu daya manusia akhir zaman. Mereka mencampurkan dosa dan pahala, maksiat dan juga amal soleh. Mereka campur aduk. Mereka hadir majlis ilmu. Mereka berzikir. Mereka juga selawat. Mereka juga baca Quran. Dan waktu yang sama, dia juga melakukan maksiat terang-terangan dan berbangga dengan maksiat tersebut. Dan menyebutkan perkataan-perkataan yang tidak boleh diterima dari sudut syarak. Tidak boleh diterima. Kita bukan menghukum muslimin-muslimat. Kita ingin menyedarkan masyarakat. Ini antara tipu daya akhir zaman. Kalau zaman Rasulullah, zaman para sahabat, subhanallah, orang yang soleh sebenarnya dia berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan maksiat. Jika anda kata anda baca Quran, anda zikir, anda jaga solat, anda pergi umrah, bahkan anda pernah pergi haji, tapi masih lagi mengekalkan diri melakukan maksiat, kita cukup dengan kita merujuk satu firman Allah yang jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apa maksudnya muslimin muslimat? Jika anda kata anda solat, tapi anda masih lagi bergelumang dengan perkara maksiat yang sembunyi, kita semua ada maksiat sembunyi. Riya, itu maksiat tersembunyi. Ujub, mungkin ada orang buat maksiat tapi dalam bilik seorang-seorang, dia tak tunjuk orang dan dia takut orang tahu dan dia memang jaga. Dia buat pun kadang rasa bersalah, menyesal, lepas buat menyesal. Tetapi yang paling dahsyat hari ini, buat terbuka dan bila kena kecam mempertahankan dengan pelbagai hujah muslimin muslimat. Ini yang sangat dahsyat. Allah berfirman sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan apabila solat itu dilihat tidak berjaya mencegahnya, balik semula. Apakah kedudukan solat itu? Kemungkinan besar solat itu tidak diterima oleh Allah. Kemungkinan besar dia bukan buat solat kerana ikhlas kerana Allah. Sebab mudah-mudahan dengan solat ni tipu daya, talbis, iblis, tablis, iblis. Dia sebut apa? Saya tertukarlah perkataan tu. Tolong cek ya. Dia sebut apa? Masya Allah. Dalam hati tu terdetik, kawan-kawannya aku semayang. Mudah-mudahan esok kalau aku mati pun insya-Allah lah masuk syurga. Sebab aku semayang. Semayang kerana Allah ataupun semata-mata kerana takutkan neraka. Semayang kerana Allah ataupun semayang sedang menipu dirinya. Menyedapkan hatinya. Kawan-kawannya aku semayang, kawan-kawannya aku pergi umrah, kawan-kawannya aku buat baik pada suami aku, mak aku. Mencampurkan maksiat dengan amal soleh, mencampurkan dosa dan pahala. Bergelumang. Ini satu tipu daya yang sangat dahsyat akhir zaman. Dia menyedapkan hatinya sebagai pelaku maksiat. Pelaku maksiat berterusan dikenali sebagai ahli fasik. Bukan orang mukmin, sebab orang mukmin takkan fasik. Fasik ni adalah mereka yang berterusan dalam keadaan melakukan maksiat. Subhanallah, muslimin muslimat, takut mati dalam keadaan fasik. Mati dalam keadaan sempat bertaubat atas dosa-dosa. Allahu Akbar. Apakah gambaran sifat orang mukmin muslimin muslimat? Gambaran sifat orang mukmin itu ialah mereka merasakan bahawasanya apabila mereka melakukan dosa, walaupun dosa itu dosa kecil, ibarat seperti dia hendak dihempap oleh gunung yang besar, oleh bukit yang besar. Kita kalau nampak ada gunung nak terbalik ataupun ada pokok besar nak terbalik, kita buat apa? Kita akan lari sejauh-jauhnya menyelamatkan diri. Ini sifat orang mukmin. Orang mukmin itu apabila dia melakukan dosa, dia merasakan bahawa dirinya nak dihempap oleh bukit yang besar. Maka apa yang dia buat adalah dia cuba menyelamatkan diri, dia cuba bertaubat supaya tak dihempap. Dia cuba menyelamatkan diri. Dan bagi orang yang fasik, orang yang berkekalan dalam maksiat, dosa itu ibarat seperti lalat yang hinggap pada hidung. Hinggap pada hidung. Macam mana dia buat? Tepi macam tu je. Lepas dah buat dosa, dosa-dosa berat, dosa-dosa besar, subhanallah, dia tepis macam tu je. Astaghfirullahalazim ke? Dia rasa dia boleh tepis dengan solat dia ke? Dia boleh tepis dengan sedekah dia ke? Duit banyak kan? Dia boleh tepis dengan selawat ke? Macam tu je. Sedangkan dosa-dosa besar hanya diterima oleh Allah dengan syarat taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Sebab itu syarat. Bacalah mana-mana kitab.
para alim ulama. Syarat suatu dosa besar itu diampunkan Allah ialah perlu taubatan nasuha. Apa maksud taubatan nasuha? Nasuha taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang suci bersih. Yang mana dengan taubat itu memerlukan 3 syarat. Yang pertama, menyesal sungguh-sungguh. Sebab itu ada orang dia menyesal apabila melihat isteri dia sedih. Oh, menyesal. Ada yang menyesal sebab dia tengok anak-anak dia rasa malu dengan perbuatan dia. Ada yang menyesal kerana apa? Perbuatan ini menyebabkan bercerai-berai. Dia pun menyesal. Ada orang menyesal dengan perbuatan dia menyebabkan orang benci, orang kecam, hilang job. Lepas tu dia menyesal. Tetapi penyesalan yang paling kuat adalah menyesal kerana Allah. Menyesal kerana Allah. Menyesal sungguh-sungguh. Ditikar sejadah, menangis-nangis dengan Allah. Ramai mana orang boleh menangis di YouTube. Menangis di media sosial. Menangis di kalangan ramai. Bagi tahu menyesal. Bagi tahu tak nak ulang. Bagi tahu tak nak buat. Kerana boleh jadi dia tidak benar-benar menyesal di hadapan Allah. Di saat bersunyian. Mengadu-ngadu pada Allah. Aku menyesal ya Allah. Tolong aku ya Allah. Aku ingin berubah kerana-Mu ya Allah. Kerana Engkau lah yang berikan kepadaku segala nikmat. Dan aku telah kufuri dengan melakukan maksiat. Kerana-Mu ya Allah. Aku akan berubah. Sebab apa? Bila kita buat sesuatu, kita berubah dan bertaubat kerana Allah. Allah hantar bala tenteranya. Allah hantar malaikat untuk merejam syaitan yang akan ganggu. Allah akan tutup pintu-pintu maksiat dan pintu-pintu yang boleh jerumuskan kita ke lubang maksiat yang sama. Tapi kalau kita hanya saya takut rezeki putus. Bila kita baca satu kata, okey, tengok pornografi akan menggelapkan hati dan menggelapkan wajah, akan menyekat rezeki kerana maksiat antara punca rezeki ni. Kita baca, ui rupanya, patutlah rezeki aku susah. Aku tak nak dah. Okey, peringkat awal, it's okay. Menyesal nak berhenti tengok pornografi, contohnya, sebab takut rezeki. Tetapi, boleh jadi dia akan ulang balik. Boleh jadi. Tiba dia okey je bisnes apa, dia akan ulang balik. Sebab dia berhenti kerana takut kehilangan sesuatu daripada bahagian dunia. Dia takkan kekal lama. Tapi kalau dia menangis, merayu atas tikar sejadah, walaupun besok dia tak kuat, dia ulang lagi. Dia menangis lagi, merayu pada Allah lagi. InsyaAllah satu hari, Allah akan berikan kekuatan untuk dia stop terus. Itu perbezaannya. Jangan main-main. Sebab ada orang sebut pada saya, Ustazah, Allah kan maha pengampun. Dan buat dosa tu, mohon ampunlah. Allah ampunkan. Dan buat lagi doa. Saya kata, betul Allah maha pengampun. Tapi jangan permainkan sifat pengampun Allah. Sebab Allah juga maha mengazab. Dan jangan permainkan Allah maha taubat. Kerana kita bimbang saat kita mati dalam maksiat. Bukan dalam taubat. Bukan dalam taat. Kita tak tahu. Sebab apa? Kita akan mati dengan apa yang kita cintai. Rasa-rasa hati kita benar-benar cintakan apa. Kita boleh tipu tak hati kita? Bagaimana apabila kita dalam gelombang maksiat? Adakah masa kita zikir, begitulah hati kita begitu jatuh cinta, seronok zikir, tenggelam dalam zikir, sebagaimana tenggelam dalam maksiat? Adakah kita betul-betul kejar Allah sebagaimana kita kejar dunia? Sebagaimana kita kejar nama? Adakah kita betul kejar mulia di sisi Allah? Allahu Akbar. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Saya duk sebut-sebut ni muslimat. Kita tahu apa yang berlaku dalam minggu lepas. Kita tahu apa yang berlaku. Viral itu, viral ni. Dan percayalah, viral ni takkan berhenti. Saya nak pesan pada tim penyelidikan. Lepas ni, kalau ada viral lagi orang yang sama, kita takkan kupas lah. Saya akan buat video je direct. Kita buat video direct lah. Sebab menulis dia orang tak baca sini. Dia orang tak baca. Tapi kalau video tular, mungkin akan sampai lah. Mungkin cara tu lah pula kita kena tukar. Saat-saat sama ni kita tulis, kita post dekat FB macam tu. Kita mungkin kena tulis lah. Kalau dia orang buat maksiat terbuka, kalau dia orang kata itu hak mereka. Saya nak bagi tahu, saya ada hak. Kalau anda pelaku maksiat, artis-artis, kan? Founder-founder, anda kata anda ada hak. Itu cara anda marketing, itu cara anda cari rezeki. Saya nak cerita pasal hak saya. Hak saya ya. Hak saya sebagai rakyat Malaysia. Tolong dengar ya. Hak saya sebagai rakyat Malaysia. Pada rukun kelima, dalam rukun negara, menjaga tata susila. Kalau anda tak rasa anda orang, anda tak nak, anda tidak berbangga sebagai orang Islam, saya harap anda berbangga masih jadi orang Malaysia ya.
Rukun negara yang kelima, menjaga tata susila. Bahkan ada enactment pun, ada undang-undang pun. Anda pernah baca tak? Dekat luar negara, ada orang buat maksiat, melakukan hubungan seksual terbuka. Itu pun dekat kolam. Saya tengok dekat jacuzzi tapi kolam hotel. Ditangkap dan dipenjarakan dalam beberapa hari. Kemudian didenda. Pada orang bukan Islam tu dan di negara yang bukan Islam, mereka pun ada undang-undang. Percayalah, hari ini kita boleh tengok gaya macam penari bogel secara live kan. Minta maaf ya, bukan kita sebut, ya kalau dia sudut Islam, bila ketat macam tu, ibarat tanpa, sebagaimana hadis Nabi lah, berpakaian tapi telanjang. Kita boleh tengok wanita berpakaian tapi telanjang terlalu ramai hari ini. Kalau penari tiang dulu, kau nak tengok dalam disko lah, kita pun tak dapat tengok. Tapi dah cerita-cerita Mak Saleh ada tunjuk kan. Exactly, lebih kurang sama je pakaian penari tiang dengan pakaian wanita Islam yang baru tular baru-baru ni. Kalau pun anda tidak menghormati undang-undang Islam, Malaysia kita ni ada rukun Islam, rukun negara yang kelima, menjaga tata susila. Menjaga tata susila. Ini terpakai bukan kepada orang Islam saja, kepada non-Muslim juga. Non-Muslim pun, anda rakyat Malaysia, jaga tata susila. Pakaian jangan melampau-lampau. Subhanallah, ini negara yang menjaga keamanan, bukan keamanan dari segi fizikal saja. Keamanan hati, semualah pandangan mata. Tapi, saya nak bagi tahu hak saya sebagai seorang wanita. Sebagai seorang wanita, saya ada hak. Saya ada hak apa? Saya nak merasakan Malaysia ini sebuah negara yang selamat. Yang mana selamat daripada jenayah seksual. Kerana golongan-golongan seperti anda lah, pelaku-pelaku maksiat terbuka ini, walaupun saya ni macam cakap nak kasar ni sebab anda lebih kasar lagi. Subhanallah, kerana pelaku-pelaku seperti anda lah, kami, wanita-wanita lain turut terancam. Wanita menjadi bahan seksual. Wanita menjadi objek seksual. Subhanallah, dieksploitasikan. Kita tak nak ceritalah pasal pemimpin, pemerintah. Kita dah faham dah tu. Kan, institusi-institusi agama yang begitu banyak di Malaysia. Yang sebenarnya boleh panggil mereka ni. Boleh saman mereka ni. Boleh ambil tindakan mereka ni. Boleh guna cara yang keras dah. Dah habis berlembut dah ni. Peluang dah terbuka luas sangat dah ni. Subhanallah. Hak saya sebagai seorang wanita Muslim terancam dengan sikap-sikap anda melahirkan lebih ramai lelaki-lelaki yang liar, yang tidak beriman, yang tidak bermoral, melepaskan hawa nafsu, yang akhirnya wanita-wanita yang baik, kanak-kanak yang baik, orang-orang tua yang tidak berdosa menjadi mangsa sumbah maram, pemerkosaan, rogo dan sebagainya. Memang subhanallah, anda mungkin tak jadi mangsa, tapi anda menjadi pencetus kepada muda-mudi hari ini. Hawa nafsu mereka bergelora, bergelojak. Sebab apa? Video anda itu tak perlu nak cari dalam dunia-dunia gelap. Tapi video anda itu terbuka di YouTube, di Facebook dan anda viralkan. Akhirnya anak kecil yang tak biasa tengok aksi macam tu pun boleh tengok. Walaupun bapa dah jaga sebab terbuka. Anda memang memalukan sebagai rakyat Malaysia dan khususnya kepada umat Islam. Malu sangat sebagai orang Islam. Bahkan orang bukan Islam di Malaysia, artis-artis Cina ke India tak sedahsyat. Tak sedahsyat dan tak seseksi. Wahai muslimah, wanita Islam, wahai muslim, lelaki Islam yang berkenaan. Dan saya nak cerita hak saya lagi ya. Hak saya sebagai seorang ibu. Saya rasa terancam. Saya rasa makin tak selamat. Anak-anak saya makin tak selamat. Sebab dengan anda berani berpakaian begitu di media sosial, akan terlihat nanti ramai remaja Islam kita makin berani memakai pakaian begitu. Inilah proses normalisasi maksiat, proses normalisasi perkara mungkar. Mula-mula kena kecam, kebal kecaman, akhirnya terus buat. Akan lahir protege. Akan lahir lagi. Ini yang disebut dalam hadis Nabi. Wanita-wanita pelaku-pelaku maksiat. Dan dia mempengaruhi, mengajak wanita-wanita lain melakukan maksiat. Dan mereka semua, Nabi kata, tidak mencium bau syurga. Saya tak tahu macam mana generasi anak cucu kita. Tetapi saya ada hak sebagai ibu merasakan anak-anak saya terancam kerana perbuatan anda. Nak cerita pasal hak apa lagi? Kita berhak untuk mendapat suasana. Sebab kita tak boleh, kalau kata, kalau macam tu duduk dalam rumah lah, tak payah keluar. Saya ada hak untuk keluar. Ini negara saya ya.
Kalau rasa terancam, saya ada hak untuk sekian-sekian. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah akan berhenti? Tak. Suasana akan semakin dahsyat mendekati kiamat. Sampai satu ketika manusia dah hilang dah sifat malu, dah hilang terus sifat malu, apa yang akan berlaku? Boleh jadi perbuatan zina boleh berlaku di tepi jalan sehingga orang tengok pun dah tak hairan. Sebab hari ini wanita tanpa berpakaian tapi telanjang sangat ramai. Pergilah mana-mana pun umat Islam kita, wanita-wanita Islam kita, di sebalik mereka ada lelaki-lelaki Islam yang membenarkan. Mereka ada ayah, mereka ada adik-beradik, mereka ada suami yang membenarkan. Sebab itu kalau hari ini kita kecam saja wanita Islam, memang tak adil. Di sebalik mereka ada ramai lelaki Islam. Di sebalik wanita itu ada adik-beradik lelaki, ada mak, ada ayah, ada suami, ada anak lelaki. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Hai, berapa lama kan asyik nak ulang benda yang sama, tapi memang itulah tugas kita. Sebagaimana firman Allah yang kita bacakan tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kamu semua adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahu azim. Apakah ciri-cirinya? Ciri-ciri umat yang terbaik. Semua umat Nabi Muhammad, tapi adakah semua menjadi umat yang terbaik yang akan mempertahankan agama ini, yang akan bersama dengan Nabi di syurga kelak? Iaitu ta'muruna bil ma'ruf, mereka yang menyebarkan kebaikan, wa tu'minuna billah, wa tanhauna 'anil munkar, dan mereka yang mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah, yakin dengan Allah. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat semua, Masya Allah, Allahu Akbar. Ramai orang boleh buat amal ma'ruf. Amal ma'ruf contohnya apa? Dia buat kerja kebajikan, buat kerja kemanusiaan, menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, pergi bersedekah, tolong orang susah. Amal ma'ruf, menyuruh kebaikan, buat majlis-majlis program-program yang baik. Subhanallah, itu semua ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ini golongan yang semakin sedikit di akhir zaman. Yang serius betul-betul nak buat kerja cegah mungkar. Bila buat amal ma'ruf, orang puji, orang tepuk, orang kagum. Bagus, terbaik, terbaik. Tapi bila buat nahi mungkar, percayalah anda akan menambah musuh. Anda menimbulkan kemarahan dan kebencian golongan tertentu. Bila buat nahi mungkar, tiba-tiba kita dilabel tak berhikmah. Kita dilabel judge orang, menghukum orang. Kau dah cukup baik ke nak tegur orang? Ramai orang baru nak buat nahi mungkar, nak tegur, dah stop. Aku seri, aku tak nak dah. Aku kena kecam balik. Aku kena kata macam kau bagus sangat. Bahkan antara budaya orang ingin melakukan nahi mungkar adalah dia tunggu dia jadi baik dulu. Saya nak tegur pun sebab saya pun tak baik, jadi saya nak diam je lah. Sebab itu kejahatan akhir zaman ini bukan kerana tak ramai orang baik, tetapi ramainya orang baik tetapi berbisu. Ramainya orang baik tapi buta. Ramainya orang baik tapi tulikan telinga. Ramai orang baik, butakan mata, tulikan telinga, bisukan mulut, lidah daripada mencegah kemungkaran. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itu Allah sebut. Subhanallah, Allah sebut apa? Wa tu. Umat kalian adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, wa itu dan. Dia kena bergerak seiring. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Kalau kita tengok para sahabat, bila berlaku kemungkaran, mereka tentang dengan tegas, keras, dengan segera. Sebab kemungkaran bila dibiarkan, dia bercambah. Kemungkaran bila dibiarkan, dia akan berakar dengan kuat. Sampai susah nama satu nak tebang pokok kemungkaran tersebut. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Itulah mukadimah kita pada hari Isnin yang penuh semangat ini untuk kita menyusun banyak gerak kerja kita. Kan, bila mula Isnin, kita rasa okey, kita nak minggu ni nak fight apa, nak berjuang apa, ada banyak ni kerja-kerja untuk ummah ni. Isnin, Selasa, Rabu. Tahu-tahu nanti hari Jumaat dah. Allahu Akbar, masa sangat cepat berlalu. Kita semakin mendekat dengan garis kematian kita. Okey, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, saya hari ini kita nak masuk kepada hadis yang seterusnya dalam kitab Riyadhus Salihin, dan insya-Allah hari ini merupakan subhanallah kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-179.
Okey, boleh tuliskan. Kita ada lebih kurang 6.4 dengan 3.2. 6 campur 3, 9. Jadi 9,600. Mari kita sebarkan lagi perkongsian kita pagi ni. Saya tahu ramai yang dah masuk kerja, ramai yang nak kena live. Dia orang tulis komen, Ustazah saya live dulu. Waktu kerja dah masuk, saya masuk pukul 8. Macam tu. Tak apa, kita faham. Subhanallah, nanti boleh tengok balik. Kita akan bacakan hadis yang seterusnya. Muslimin muslimat boleh tulis, kita kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-179. Riyadhus Salihin berdasarkan kitab Riyadhus Salihin. Apa maksud Riyadh? Taman As-Salihin, orang yang saleh. Kitab yang disusun oleh Imam Nawawi. Disusun oleh Imam Nawawi. Kitab yang diguna pakai seluruh dunia. Diterjemahkan bukan puluh bahasa, ratus bahasa. Subhanallah, ulama besar mazhab Syafi'i. Dan dia juga dirujuk, dibacakan juga oleh mazhab-mazhab yang lain. Menghimpunkan hadis-hadis yang sahih. Hampir keseluruhannya hadis yang sahih. Ada hadis yang hasan. Dan firman Allah merangkumi 3 ilmu teras, iaitu ilmu aqidah, ilmu tauhid, dan ilmu fiqh. Dan ketiga iaitu ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membacakan hadis yang ke-16. Susunan adalah hadis yang ke-16, bab yang ke-11. Hadis yang ke-16 dalam bab yang ke-11. Kita masih lagi bab ke-11, itu mujahadah, bersungguh-sungguh. Buat sesuatu mesti bersungguh-sungguh. Kalau untuk dunia kita bersungguh, untuk akhirat sebenarnya berganda-ganda lagi bersungguh-sungguh. Kita masih lagi dalam bab mujahadah, insya-Allah, iaitu bab yang ke-11 dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan hari ini kita akan membacakan hadis yang ke-16, susunan dalam bab yang ke-11, tetapi ia merupakan hadis yang ke-110. Hadis yang ke-110, subhanallah, dalam susunan kitab Riyadhus Salihin. Anda kalau nak beli kitab yang sama, boleh beli melalui akaun kita. Pergi ke Shopee Galeri Ustazah Asma Harun Official, tak silap macam tu lah. Ataupun anda boleh beli je daripada mana-mana penjual buku, penjual kitab online. Boleh beli kat kedai-kedai terus ada. Ataupun datanglah ke Galeri UH, ada 2 cawangan. Seremban Negeri Sembilan dan juga di Senawan Negeri Sembilan dan juga di Terengganu depan Sabasun tu. Jadi kalau beli exactly sama macam ni, kita akan dapat muka surat yang sama lah. Hari ini kita akan bacakan hadis ni, iaitu hadis muka surat 119. Buka muka surat 119 kalau kitab yang sama. Tapi jangan risau, kalau anda ada kitab ursi yang lain, saya pun ada banyak lagi kitab Riyadhus Salihin ursi yang lain, anda tetap akan dapat sama saja. Sebab apa sama? Susunan nombor hadis tetap akan sama walaupun kitab ursi yang berbeza. Okey, sekarang kita nak bacakan hadis yang insya-Allah akan menjelaskan lagi kekeliruan yang ataupun kekeliruan ataupun persoalan di dalam hati kita. Sangat bagus dan alhamdulillah ini adalah kali pertama saya baca juga dan saya jumpa hadis ni. Okey. Saya baca, tuan-puan ikut. Jadi jangan dengar saja rugi. Tuan-puan cuba untuk ikut. Kerana mendengar hadis Nabi, membaca hadis Nabi juga dapat pahala. Kalau selama ni kita dengar ceramah ustaz dibaca, kita pun angguk. Kali ni saya nak jemput, nak ajak tuan-puan pun ikut. Sebab apa? Hadis Nabi yang sahih ini, kan, ini ada sahih kita bakal baca, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ia juga adalah wahyu daripada Allah. Kalau Al-Quran adalah kalamullah. Apa maksud kalamullah? Kata-kata Allah, firman Allah. Hadis pula kalamu Rasulullah. Hadis pula adalah kalam ataupun kata-kata Nabi SAW. Jadi, kalau cintakan Allah, bacalah kalamullah. Cintakan Nabi, bacalah kalamu Rasulullah. Hadis Rasulullah. Macam itulah. Hadis ni khabar. Maksud hadis ni perkhabaran ataupun penyampaian apa yang Nabi sampaikan. Daripada kita kata sebut hadis Nabi ni khabar daripada Nabi. Kalamullah kita kata firman ataupun kata-kata Allah. Okey, faham ya muslimin muslimat? Subhanallah. Datuk Dr. Azhar, terima kasih. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Antara lebih kurang 9,000 lebih yang bersama dengan kita ni melalui FB dan juga melalui TikTok. Ada 6,000 lebih di TikTok. Okey, saya nak baca, tuan-puan boleh ikut ya, insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikut tak ni? Cuba komen, boleh ke boleh? Faham ya? Saya akan baca, tuan-puan ikut.
Sama-sama ya kita dapat kita ni. Okey. Ada yang tulis, bagus ada yang tulis. Mereka tulis Kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-179, bab yang ke-11 iaitu mujahadah bersungguh-sungguh, hadis yang ke-16 dalam bab yang ke-11 dan ia merupakan hadis yang ke-110. Hari ni siri ini dah hari siri yang ke-179. Dah setahun setengah dah kita punya kuliah ni. Okey, boleh ikut. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar. Lagi sekali, kuat sikit. Saya tak dengar. Kuat sikit ya. Anda tengah buat apa pun, mula ikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbah bin Umar bin Amru Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala. Alhamdulillah ramai yang ikut. Mulut ikut kan? Ikut. Baca sama-sama ni hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, kuat lagi. Saya tak dengar. Lamma nazalat ayatu as-sadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bisyai'in katsir faqalu mura'in waja'a rajulun akhar fatasaddaqa bisa'in faqalu innallaha. Baca kuat lagi. Tadi kuat dengar, sekarang dah makin slow. Baca muslimin muslimat. Innallaha la ghaniyun an sa'in haza fanazalat alladzina yalmizuna al-mutawwi'in minal mu'minin fi sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Masya Allah, Alhamdulillah. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ikut. Alhamdulillah. Siapa yang kali pertama seumur hidupnya baca hadis Nabi? Kita dengar ustaz baca dah selalu. Ustaz ceramah dia baca hadis, kita dengar. Siapa yang ini kali pertama dia melafazkan dengan lidahnya hadis Nabi? Kalau anda mengikuti kaedah saya mengajar dalam live ataupun di masjid, Masya Allah, ataupun di tempat-tempat, bila baca hadis Nabi, memang saya akan minta audien baca sama-sama. Supaya lidah kita besok akan jadi saksi. Kita pernah, ya Allah, menyebutkan kalimah-kalimah. Kita sebagai tanda cinta Nabi, kita pernah baca hadis Nabi. Ada yang kata, Alhamdulillah, saya kali pertama. Ada kata, saya, Alhamdulillah. Me, first time Ustazah. Me first time. Masya Allah. Subhanallah. Sebab itulah penting, Masya Allah, kita berada dalam circle macam ni. Kita dah jadi umat Nabi Muhammad 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Malu kalau kita tak pernah baca hadis Nabi. Kurang-kurangnya pagi ni, walaupun kita bukan baca, betul-betul tengok, kurang-kurangnya dah lafaz. Faham ya? Lidah tu pernah melafazkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kita mencintai Nabi. Okey, mari kita perhatikan maksud daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat sedekah turun, maka kita semua mengangkat sesuatu di atas punggung-punggung kita. Kemudian datanglah seorang lelaki, lalu ia bersedekah dengan sesuatu yang banyak. Lantas orang berkata, lelaki ini sengaja menunjuk
Maksudnya sengaja menunjuklah dia sedekah banyak, riak. Datang lagi orang lain, lalu ia bersedekah dengan satu sok. Satu sok ni macam satu cupak, sikit sangat dia sedekah. Lalu orang berkata, sesungguhnya Allah tidak memerlukan makanan satu sok ni. Maksudnya Allah tak pandang sedekah sikit sangat ni. Allah tidak memerlukan ni, maksudnya bagi banyak ni. Maksudnya bagi banyak ni, sikitnya Allah tak memerlukan pun. Macam, baik tak payah tolong, alah sikit sangat. Macam tu kan. Maka turunlah ayat daripada surah At-Taubah ayat 79 kita bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha laghaniyyun 'an sa'i hadha fanazalat الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم صدق الله العظيم. Maka turunlah firman Allah, orang munafik, iaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Surah At-Taubah ayat 79. Subhanallah, hadis Nabi ini menjelaskan tentang satu pesanan ataupun amaran Allah Subhanahu wa taala kepada golongan yang mencela. Kepada golongan yang mencela mereka yang melakukan sedekah secara terangan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Walau bagaimanapun untuk kita bersedekah secara terangan, perlulah dengan beradab dan perlulah selamat daripada fitnah. Sebab kalau terlalu menunjuk-nunjuk, terlalu terbuka dan ia berkekalan dalam situasi begitu, dimembangi kita benar-benar melakukan sesuatu kerana riak. Apa maksud riak? Melakukan sesuatu kerana manusia. Kerana manusia, muslimin muslimat. Memang buat tu tujuannya adalah bukan kerana Allah, kerana ingin mendapat pujian, pengiktirafan, kekaguman manusia. Tapi kalau kita buat memang kerana Allah, lepas tu datang rasa macam riak tu kan, Masya Allah, maka insya Allah kita masih lagi boleh selamat daripada perasaan itu. Kita istighfar, insya Allah selamat. Kita memang buat tu untuk harap pahala daripada Allah. Tapi sebab sedekah tu perlu buat terbuka. Kan? Orang tu pun nampak kita bagi sekian-sekian. Lepas tu kita pula gini-gini. Tak boleh nak sembunyi. Sebab kalau berhenti pun tak boleh. Berhenti kerana manusia pun tak boleh. Ada orang nak sedekah dekat masjid. Lepas tu ada orang tengok. Dia pun tak jadi. Dia kata aku takut riak. Daripada riak baik aku tak boleh bagi. Kan? Nanti tak ikhlas. Lalu dia tak buat ibadah tu kerana manusia. Itu pun riak. Meninggalkan sesuatu kerana manusia dan buat sesuatu kerana manusia juga, keduanya adalah riak. Jadi teruskan, sebab niat asal memang nak beri kerana Allah. Tapi manusia duk tengok, siap manusia tu nampak kita nak masuk 50. Masya Allah, nampak. Siap orang tu macam wow. Macam muka tu nampak kagum kita nak masuk RM50. Jadi terus saja, lepas tu istighfar lah. Mudah-mudahan apa yang terselit datang tu Allah ampunkan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Pada kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar menjelaskan, sahabat yang disebutkan bersedekah satu sok dalam hadis pertama di atas, disebutkan dari riwayat lain bernama Abu Aqil. Beliau mendapat upah satu sok setelah menjadi buruh menimba air dari perigi. Beliau lakukannya supaya boleh bersedekah seperti anjuran Allah dan Rasulnya. Sementara sahabat yang bersedekah dengan barang yang banyak, harta yang banyak dalam hadis di atas, menurut Ibnu Hajar adalah Abdul Rahman Ibnu Auf, seorang sahabat yang dikenali sebagai ahli perniagaan. Beliau datang membawa sedekah bernilai 8,000 dinar ataupun wang keping emas. Muslimin muslimat, 8,000 keping emas, 8,000 keping emas. 8,000 dinar. 8,000 dinar. 8,000 dinar. Encik, 8,000 keping emas. 8,000 keping emas. Satu keping emas tu berapa nilai? Itulah berapa gram kan? Kalau 8,000 dinar. Okey. Cuba kau cari. 8,000 ni. Satu dinar berapa? 8,000 dinar berapa? Muslim Isat, tolong jawab saya. 8,000 dinar kalau tukar pada RM berapa? 8,000 dinar. 2.42 juta. Ada yang cepat tu kira tu.
4 gram 1000 lebih. 1 dinar 4 gram lebih. 1 dinar 4 gram. Jadi kalau 8,000 dinar, berapa banyak 8,000 dinar? Hampir 100k. Betul, dalam 100k. Saya rasa bukan 100k. Bukan 100k. Ini duit dia akan bertukar jadi juta kita ni. Bukan 1,000 lebih. Bukan 1,000 lebih. Nanti kita akan cerita ni. Kita akan kupas ni. Siapa boleh kira? Kalau 8,000 dinar, convert RM 8 juta. Ada yang kata 9 juta, ada kata 8 juta. Ada yang kata 9.3 juta. Ya. Ada yang kata 34 juta. Ada yang kata 34 juta lebih. 34 juta lebih. 10 dinar 10. Ha? 2 juta 80,000. 9 juta? Ya. Okey, banyak ni 40 juta lebih. Ada yang kata, Pak, kira lumayan lah. Itu jawapan paling tepat. Dia sebut. Sebab banyak sangat. Ada 40 juta, ada kata 30 juta. Ada kata 9 juta. Okey. Ada yang kata kira lumayan lah Ustazah. Ada yang kata 40 juta. yang paling tepat kira lumayan tu. Ada yang kata 9 juta lebih. Betul? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Apa cerita ni? Ketika turunnya ayat tentang sedekah. Ketika turunnya ayat tentang sedekah. Subhanallah, apabila turun firman Allah tentang bersedekah sekian-sekian pahalanya, siapa yang berniaga dengan Allah iaitu meminjamkan hartanya, Allah akan lipat gandakan. Kan, Masya Allah, sekian-sekian. Lalu para sahabat bila dengar je ayat tentang sedekah, mereka terus bangun daripada tempat duduk. Terus bangun, masing-masing pergi cari duit. Pergi cari harta yang mereka ada. Subhanallah. Kemudian masing-masing datang dengan harta untuk bersedekah kepada Nabi. Datanglah siapa? Abdul Rahman bin Auf. Ini bukan setakat milioner ya. Bukan trilioner ya. Bahkan mungkin dia zilioner. Ini lebih banyak. Zillion ni lebih banyak daripada trilion. Dan mungkin dia infinity. Harta Abdul Rahman bin Auf sangat dahsyat. Ini ni. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman bin Auf ni, nak tak kalau ada satu slot saya ceramah berkenaan dengan cara ataupun kaedah bagaimana cara Abdul Rahman bin Auf membina kekayaan ataupun kaedah bisnes gaya Abdul Rahman bin Auf gabung dengan Uthman bin Affan. Nak ke nak? Nak ke nak? Nak kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah ya, insya-Allah. Sahabat-sahabat, dia datang dengan 8,000 dinar. Bawa 8,000 dinar. Nilai RM menyamai, ada kata 40 juta, ada 9 juta, ada bla bla juta, tak tahulah berapa juta, tapi kesimpulannya memang juta. Ya Allah. Kemudian ada pasal orang-orang berkata, dia ni nak menunjuk-nunjuk riak, menunjuk-nunjuk riak di khalayak ramai, sedekah jumlah yang banyak macam tu. Kemudian datang seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Aqil. Dia bawa apa? Satu sok. Macam dia bawa beras satu cupak. Satu sok ni berapa ya nilai satu sok? Betul ke satu sok ni satu cupak? Satu sok. Boleh cek tak? Boleh cek tak? Dia bawa sikit je. Satu sok. Makanan ruji. Lalu manusia berkata, sikitnya. Orang-orang berkata ni, Allah pun tak berkehendak. Soalnya Allah pun tak pandang. Ataupun ayatnya macam itulah, dia tak payah bagi. Tak ada kesan sangat pun pada perjuangan Islam ni. Allahu Akbar. Lalu turunlah firman Allah. Peristiwa ini menyebabkan menjadi asbab nuzul. Sebab nuzul. Sebab turunnya firman Allah yang kita bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. Sadaqallahul azim, yang bermaksud orang munafik, maka orang yang suka menuduh-nuduh orang riak, menuduh-nuduh orang, mempelekehkan sedekah orang, itu adalah ciri-ciri orang munafik, yang mana Allah berfirman, sesungguhnya orang munafik iaitu mereka yang mencela orang yang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang mencela orang-orang yang hanya beroleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Muslimin muslimat,
Abdul Rahman bin Auf sedekah dengan jumlah yang banyak, 8,000 dinar, hampir juta-juta RM jika dinilaikan dalam bentuk RM, pun dicela kerana dituduh sebagai orang yang riak ataupun orang yang menunjuk-nunjuk. Tetapi seorang sahabat Nabi yang lain iaitu Abu Aqil sedekah dengan sangat sedikit. Tetapi boleh jadi Abdul Rahman bin Auf walaupun banyak, dia bukan sedekah semua harta. Tetapi ketahuilah Abu Aqil dia telah sedekahkan semua apa yang dia ada. Rupanya satu sok yang dia sedekah, itulah upah kerja dia. Untuk setiap hari dia kerja angkut air daripada jauh, bawah terik matahari, kan? Duduk angkut air, pergi sana, pergi ni, angkut air hantar ke rumah-rumah orang yang upah dia. Itulah upah yang dia dapat, itu satu sok. Dan upah tu, satu sok upah tu dia bagi full. Muslimin muslimat. Sebab itu ada orang sedekah RM10. Itulah duit yang dia ada, dia bagi semua. Ada orang yang sedekah RM10,000. Tetapi dia masih ada juta lagi dalam akaun. Agak-agak mana lebih tinggi nilai sedekah ni? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Abdul Rahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya, jutawan, milioner, trilioner, zilioner, saya tak tahulah. Tahap kekayaannya sangat dahsyat. Dan hasil daripada kekayaan tersebut masih lagi melimpah ruah sampai hari ini. Harta-harta wakaf Saidina Uthman, Saidina Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya. Muslimin muslimat, slogan orang Islam kena kaya. Slogan orang Islam kena kaya. Saya nak sebutlah sikit pasal ni. Orang Islam kena kaya. Subhanallah. Ataupun orang Islam perlu kaya. Maksud perlu di sini, dia ada datang dengan amanah. Saya perlu kaya. Kenapa anda perlu? Dia bukan orang Islam, bukan saya nak kaya, saya nak kaya, saya nak kaya. Kalau sebut nak tu kan bukan salah, tapi ada beza. Saya nak sebut ada beza dengan saya perlu kaya. Maksudnya soalannya, kenapa perlu? Kenapa sampai perlu? Kalau nak ni tak dapat pun tak apa, sebab nak je kan. Tapi sebut perlu, bila sebut perlu, soalannya ada sesuatu. Perlu ni macam mesti kan? Macam makan lah, saya perlu makan. Tapi kalau sebut saya nak makan goreng pisang cheese, maksudnya nak tu bukan perlu. Saya perlu makan, saya gastrik. Maksudnya perlu ni tingkatan lebih tinggi lah. Bila kita kata orang Islam perlu kaya, kenapa? Kerana dengan kekayaan, apabila jatuh pada orang beriman, jatuh pada orang Muslim yang faham dia adalah khalifah, dia ada khalifah, dia akan gunakan duit itu, kekayaan itu dengan cara yang benar, membangunkan ekonomi umat Islam, menguasai dunia. Kita tahu dunia ini akan dikuasai oleh orang yang pegang kuasa ekonomi. Sekarang kuasa ekonomi, gegasi ekonomi dunia, siapa gegasi ekonomi dunia yang semakin besar dan hebat? China. Bahkan negara-negara maju pun, walaupun produk-produk terkenal dunia, iPhone pun kilangnya dah di China. Sama juga produk-produk handbag mahal-mahal tu. Sebab China sekarang, dia dah keluarkan produk daripada paling berkualiti sampai paling low quality. High quality. Kita sebut apa ya? Kita sebut sekian, nak sebut apa? Perfect ataupun maximum quality. Sampai ke very minimum quality. Semua China dah keluarkan. Kalau dulu ada sahabat kami ni, kami jumpa hari tu, buat dia pembekal barang-barang ni. Pembekal syarikat bekalkan barang-barang canggih untuk kelengkapan hospital. Kalau dulu kata barang-barang canggih-canggih ni semua kena dapat dari Jerman lah, dari negara maju ni. Kan? Tapi dikata sekarang China, alat-alat canggih-canggih untuk kemo ke, untuk apa, untuk radio ke, untuk peralatan hospital ni, dia tu kalau dulu memang kena dari negara maju. Tapi sekarang China ke depan berapa tahun daripada negara-negara maju tu dengan harga yang lebih rendah. Tapi kualiti lebih hebat dan lebih bagus. Sebab dia pergi seluruh dunia lah untuk cari. Dia kata, oh dahsyat China sekarang. Sebab itu China ni dipanggil gegasi ekonomi yang mampu boleh tundukkan ekonomi barat dan sebagainya. Maksudnya siapa yang menguasai ekonomi, dia akan menguasai dunia. Sekarang ni tak payah cerita dekat China tu lah. Negara kita ni bukan nak suruh resis ya, mesti nak bagi tahu hakikat. Walaupun untuk makanan umat Islam sendiri, industri makanan halal juga diterajui oleh non-Muslim. Kilang ke, rumah sembelih ke, muslimin muslimat, rumah sembelih untuk makanan orang Islam,
kilang-kilang. Saya dulu kerja halal ya, saya tahu siapa pemilik kilang rumah sembelih ni. Orang Cina juga. Orang Cina bukan Islam juga. Hari-hari pengeluaran ayam tu 60,000 ke 80,000 ekor ayam sehari keluar daripada sebuah kilang 24 jam yang dimiliki oleh non-Muslim Cina. Nak kata itu adalah sumber makanan halal umat Islam. Belum cerita pasal kilang-kilang lain. Belum cerita yang kita import daripada luar negara ya. Saya berhenti sebagai penolong pengarah bahagian halal. Pengurusan halal Jabatan Agama Islam. Bukan nak cerita bangga ada jawatan besar dulu. Tak. Sekarang saya dah letak jawatan dah. Dulu saya pegawai JAKIM. Maksudnya kita tahu siapa ni. Bila mohon halal ni syarikat mana. Kan? Yang mohon ni memanglah orang Islam. Pegawai ni. Tapi kita tahu syarikat ni sebab kita boleh tengok profil syarikat. Orang luar tak boleh tengok. Sebab itulah subhanallah. Kita nak tunggu orang Islam kita ada kilang ni. Bukan senang tu apa sahaja. Modal nak buka kilang juta-juta, puluh juta, kadang sampai ratus juta. Ada tak kekuatan orang Islam ni? Sebab itu saya nak tegur sikit lah. Ni bukan sebab saya bagus ya. Cuma saya nak fikir, saya tak tahu tuan-puan fikir macam mana. Saya tahu ada beberapa orang yang kecam. Ada golongan yang kecam. Penceramah, motivasi, perniagaan. Siapa penceramah motivasi perniagaan yang glamour di Malaysia ni? Tuan-puan boleh tulis tak nama? Ini bukan nak ngumpat ni. Penceramah ni, dia selalu bagi motivasi. Khusus-khusus untuk para peniaga. Cuba sebut nama siapa? Khusus-khusus motivasi ni, penceramah ni. Ni saya nak baca. Okey, Dr. Azizan, Datuk Azizan. Ada yang sebut Nilofa. Okey, lagi? Ada lagi tak? Tak payah sebut nama boleh Ustazah. Tak apa, Najib Asadok. Saya bukan nak merendah-rendahkan ni. Saya nak sebut penceramah motivasi, motivator dan perniagaan. Ini bukan nak sebut aib ni ya. Okey, Najib Asadok paling ramai. Sifu Jamal. Ustazah nak rotan tak? Nak rotan saya kan? Sifu Jamal. Ada yang sebut Ustazah Asma Harun. Motivasi macam. Okey, insyaAllah doakan ya saya jadi motivator dalam bisnes pula. Itu cita-cita saya tu. Satu hari. Bagi saya masa 1 tahun. Saya akan jadi motivator bisnes. Tapi saya nak bawa gaya, bisnes gaya Ibnu Affan. Abdul Rahman bin Affan. Sayyidina Osman. Okey, Irfan Khairi. Ibu Hanim. Okey, Ibu Hanim. Irfan Khairi. Ibu Hanim. Lagi-lagi. Fazilah Khamsa. Saya nak sebut yang obvious, yang jelas, yang terang, yang selalu bagi motivasi bab perniagaan ni. Okey, Andika Putera. Tuan-puan boleh ambil nama-nama ni, mungkin boleh follow. Lagi? Datuk Azizan. Teruskan UAH, Alhamdulillah teruskan. Okey, ada orang tak sabar dah. Ustaz nak cakap apa ni? Datuk Fadilah Kamsa. Ya. Lagi. Tuan Fadil. Hafiz Muhammad. Azizan Osman. Funnel Evo. Bottle. Nur Azlina. Ar-Rayyan. Sifu Jamal. Sir Dharma. Ramai tu Ustazah. Puan Ainun. Ya, Puan Ainun betul. Puan Ainun pun sama. Maria Teguh. Cik Khairil. Saya nak tengok komen di FB lah Ustaz. Lepas ni kita akan berhentinya Encik Khairul EK. Fadil Gazi. Okey, tak apa. Anda boleh teruskan tulis nama. Masya Allah. Ramailah yang kata mereka ni jual air liur kan. Jual air liur. Apa maksud jual air liur? Bisnes air liur kata. Tapi sebab air liur mereka laku kan. Orang yang sebut-sebut tu cubalah jual air liur. Laku ke tak kan? Ingat senang ke nak jadi air liur tu mahal? Maksudnya perkataan dan percakapan tu nak jadi bernilai tu, ingat sehari dua ke nak bina? Ingat tak ada ilmu ke? Ingat tak ada pelaburan ke? Ni bukan saya ni dibayar suruh backup ni ya. Cuma kita tengoklah golongan-golongan yang menjatuhkan menghina. Antara yang glamournya, mereka kata, mereka ni buat bisnes apa? Ngajar bisnes. Mereka ni buat bisnes apa? Produk pun tak jalan, pasal ajar orang buat produk. Subhanallah. Yang saya nampak, hasil daripada ilmu yang mereka sendiri gali dan kaji, kepakaran mereka tu telah melahirkan ramai jutawan. Masya Allah. Yang tu kita tak boleh nafi. Walaupun mereka tak jutawan dengan bisnes sendiri, tapi dengan mereka menghasilkan ramai jutawan, akhirnya mereka pun jutawan juga.
Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Ramai mana pensyarah engineer, mereka bukan engineer pun, tapi mereka ramai engineer yang jutawan. Ramai mana pensyarah dia pensyarah medik, tapi dia tak boleh bedah orang, dia pensyarah. Dia mengajar medik, tapi dia menghasilkan ramai doktor. Subhanallah, kepakarannya adalah mengajar ilmu tersebut. Praktikal, doktor itulah praktikal. Ini bukan backup ya. Saya tak perlu diminta oleh siapa-siapa, Ustazah tolong backup sikit. Kalau orang minta tu yang saya tak backup. Kalau pun orang tak setuju dengan saya, it's okay anda tak setuju. Tak perlu sampai kecam. Saya nak quote perkataan, namun tolong, sebab anda adalah motivator Muslim, anda adalah motivator Islam, maka angkatlah contoh-contoh para peniaga Muslim yang hebat pada zaman Rasulullah dan pada zaman sekarang. Sebenarnya Muslim hebat pada zaman sekarang di negara-negara Arab atau di negara-negara Barat sekalian pun masih ramai. Motivasi Islam kan dari segi peniaga-peniaga Islam, cuma mungkin kena kerja keras sikit. Sebab kalau nak merujuk kepada motivasi Barat, kan saya pun baca juga buku-buku Barat yang diterjemahkan, motivator business, memang ayat dia hebat-hebat. Tetapi rupanya banyak bila kita kaji, kena rajin sikit, ia juga datang daripada sumber-sumber cendekiawan Muslim yang telah diubah suai oleh sarjana Barat. Akhirnya kita lihat teori-teori ini datangnya daripada Barat. Padahal asalnya teori-teori perniagaan ini juga adalah sumber daripada Islam. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Yang kedua, dan kita dapati motivasi Muslim kita memang bawa unsur-unsur ni, bawa inti-inti ni, iaitu menekankan sifat amanah bila dah dapat kaya, bila dah jadi jutawan. Sebab ramai orang beramal dengan amalan zikir ini, buat itu, buat ini, rupanya matlamat adalah supaya bisnes ataupun perniagaan itu maju. Subhanallah, jika matlamat tersebut, mereka akan meninggalkan amalan tersebut apabila dah maju. Sebab dah maju, akhirnya dah lalai. Subhanallah, muslimin muslimat. Tetapi kena tanam buat kerana Allah. Maju tak maju nombor 2. Tanam buat kerana Allah. Untung tak untung nombor 2, nombor 10. Paling utama kita dah berubah dekat dengan Allah. Walaupun tak dapat target tu pun. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Dan yang seterusnya, penting sangat motivator bisnes ini, yang Muslim ini menekankan bab apa? Subhanallah. Supaya menjadi orang yang jaga hak Allah. Jaga hak Allah. Sebab yang kita tengok kan, Masya Allah, masa menagih, masa peniaga-peniaga ni sekian-sekian, tetapi bila dah kaya raya, makin lupa hak Allah, iaitu mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalaulah guru-guru sifu-sifu bisnes ni menanam, buatlah apa jua marketing, asalkan kamu dapat dikenali satu Malaysia. Naikkan branding diri dengan cara kontroversi sekalipun. Yang penting orang kenal anda. Anda buat apa saja untuk anda dikenali. Kemudian produk anda akan dikenali. Allahu Akbar. Inilah yang kita bimbang antara sifat yang tercela, hubbu syuhrah, iaitu mencintai kemasyhuran. Sehingga kan walaupun dengan cara yang salah. Yang penting orang kenal dulu. Walaupun dengan cara kontroversi, nanti come out with produk. Ataupun apa sajalah. Sekiranya anda mengajarkan ilmu-ilmu yang salah, maka anda juga menanggung dosa yang sama. Jadi subhanallah, saya nak sebut, motivator bisnes ni, sifu-sifu bisnes ni, bagus. Bagus. Beri semangat, beri teknik, beri panduan, bimbing, sampai orang yang memang nak buat bisnes, dia tak ada masa nak nuntut ilmu. Orang yang ngajar ilmu bisnes ni, dia tak disibukkan diri dengan bisnes. So, dia boleh fokus pasal ilmu bisnes. Dia pergi kursus sana, bayar ribu-ribu, puluh ribu, ratus ribu kat luar negara. Dia baca buku. Kan dia nak bagi motivasi terbaik. Dia buat latihan. Dia kekalkan seminar. Supaya nanti bila ceramah depan ribu ni, dia boleh bagi semangat. Ingat, senang ke kerja macam tu? Oi, kalau rasa senang buatlah. Jangan reti komplain saja. Jadi dia dah menghabiskan diri dia untuk skill ni. Tapi orang datang bisnes ni, orang datang kursus macam ni, dia tak nak habis masa duduk baca-baca ni. Dia nak terus satu ilmu yang dia boleh terus praktik. So, masing-masing ambil peranan masing-masing lah. Baguslah gabung dua ni. Daripada masuk bisnes tanpa ilmu. Jadi yang tukang ngajarnya fokus. Yang tukang praktiknya fokus.
Tetapi subhanallah, Masya Allah, kita mengharapkan dan kita nampak memang kebanyakan mereka dah ada masukkan ilmu-ilmu teras agama ni. Dan bila anda jadi, sekali anda jadi sifu mereka, tolong jadi sifu yang istiqomah. Maksudnya, kalaulah anda nampak anak didik buat sesuatu perkara mungkar, anda kena tegur. Subhanallah, anda kena tegur. Sebab anda sifu mereka. Bila nampak mereka buat marketing dengan dedah aurat, anda tegurlah. Tolong jangan buat macam ni. Ingat prinsip pertama, hak Allah nombor 1. Macam tu. Subhanallah. Prinsip pertama, kalau anda nak kena hak Allah nombor 1. Sebab yang memberi rezeki Allah ya Razak. Yang memberi kaya Allah ya Ghani. Yang membuatkan anda jadi kaya Allah ya Mughni. Kalau anda langgar prinsip pertama, macam tu. Itulah Ustazah kena dipercamah. Ni pula motivator. Prinsip pertama ni dilanggar, maka akan runtuhlah segala prinsip-prinsip lain. Cepat atau lambat saja. Walaupun anda mati kaya, tetapi korun juga mati dalam kaya. Tempatnya di neraka. Maksudnya, kalaupun anda rasa satu hari anda langgar prinsip pertama hak Allah ini untuk ditaati dan ditinggalkan larangannya ini, walaupun anda tak jatuh pun bankrupt, tetapi percayalah, tidak ada bankrupt yang lebih dahsyat. Apabila Nabi tanya, mana muflis? Siapakah orang muflis? Lalu sahabat menjawab, al-muflis la dinarun wala dirham. Orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada duit. Itu orang muflis. Tapi Nabi kata tidak. Orang muflis itu adalah orang yang ketika di dunia dia ada banyak amal-amal soleh. Tapi di akhirat, habis pahalanya. Habis akhirat, pahala dia tak ada. Dengan dia melakukan perbuatan sekian Nabi jelaskan. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Dia menanam pasak tu. Bila dia nampak ada anak murid dia buat sesuatu yang mungkar, dia tegur. Ini sifu yang sebenar. InsyaAllah kita doakan semua sifu-sifu bisnes. Moga mesej ini sampai kepada kalian. Kan? Sifu Azizan ke, Sifu Najib Asadok ke, Sifu Jamal ke, Sifu apa-apa, Sifu Business Motivator ini, kalian subhanallah benar-benar membentuk jutawan dunia dan akhirat. Bukan slogan saja. Bukan slogan penyedap hati, penyedap hawa telinga. Anda adalah jutawan dunia akhirat. Amin. Masing-masing kan? Dalam dewan yang penuh ribuan yang sedang bersemangat berjuang ni. Subhanallah, Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan kita perlu kaya untuk menguasai ekonomi dunia. Tak mampu ekonomi dunia, ekonomi negara. Tak mampu ekonomi negara, ekonomi negeri. Tak, Ustazah, negeri pun tak mampu. Ekonomi kampung pun dah jadi, Ustazah. Alhamdulillah. Biar ekonomi kampung tu ataupun daerah tu, orang Islam nombor 1. Oh, ini bisnes orang Islam. Okey, tu orang Islam. Subhanallah. Sebab apa? Dengan itulah kita boleh memimpin, kita boleh menerajui, kita boleh mengalahkan suara-suara yang besar tetapi yang batil. Amin. 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 Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Muslimin doakan juga ya perniagaan kami. Kami juga mengusahakan beberapa perniagaan. Beri kami masa tempoh 1 tahun. InsyaAllah kami juga akan menjadi satu ekonomi gergasi. Salah satu ekonomi gergasi di Malaysia insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan mesej ini sampai. Jangan salah faham. Jangan kona-kona. Saya cakap straightforward saja ya. Bukan backup siapa-siapa, bukan apa. Ini nak bagi semangat ni. Kalau anda rasa anda jelas kaya untuk apa, maka teruskan jalan walaupun dikecam. Walaupun orang kata siang malam kejar dunia. Yang penting kita tahu tujuan kita apa, niat kita apa. Orang kata tunggang agama. Ustazah sebenarnya tunggang agama. Ngajar-ngajar lepas tu hujung jual produk. Subhanallah, muslimin-muslimat, lebih baik daripada tunggang dunia. Memang untuk dunia. Tak apalah orang nak kecam apa pun. Yang penting kita tahu visi dan misi kita untuk apa. Jelas untuk akhirat dan jelas untuk dunia kita untuk apa. Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih banyak-banyak. Maka hadis Nabi ni kita dah boleh fahami. Subhanallah, bagaimana Abdul Rahman bin Auf boleh sedekah 8,000 dinar ni kalau dia tak bekerja. Kalau dia tak cari. Tapi Nabi tak pernah cela pun Abdul Rahman bin Auf datang sedekah 8,000 dinar. Nabi tak cela pun Abdul Rahman bin Auf tu sibuk berniaga, tercela. Tapi bila nak perang, dialah yang penyumbang besar. Kuda perang, kelengkapan perang. Oh, bila Nabi kata perlukan belanja untuk ini sekian-sekian. Oh, dia orang yang pertama. Jadi subhanallah, supaya kita jadi pejuang. Bila ada je orang kerja dakwah kata, kita perlukan ni, kita nak buat ni. Oh, dia datang depan dulu. Okey, Ustazah nak berapa? Oh, seronok. Hari tu bila kita istihar je, kita nak buat kutipan untuk surau, terus ada berapa orang kaya raya. Ustazah, untuk Raudah, kapel Raudah tu,
saya nak tanggung. Ustazah, untuk aircon tu saya nak tanggung. Kan senang? Masya Allah. Kita duduk daripada kita fikir macam mana kos ni nak ditanggung, tiba-tiba dalam satu hari je orang datangkah, orang kaya gini-gini. Tetapi orang kaya yang beriman, yang soleh. Tapi kalau anda pun bukan orang yang kaya, bukan orang yang berkemampuan, anda berilah jumlah berapa pun. Dalam firman Allah kita bacakan tadi, Allah mengiktiraf. Walaupun anda beri satu jumlah yang orang kata Allah tak pandang. Orang kata sekadar RM5 apa sangat, RM5 celah gigi je. Tengok orang tu bagi RM5,000. Muslimin-muslimat, sifat orang munafik, dia merendahkan nilai sedekah orang yang beri ikhlas. Dan sifat orang munafik juga, dia mengatakan orang yang bersedekah dengan jumlah yang banyak itu riak. Jadi jangan jadi orang munafik, jadilah orang yang bersedekah. Alhamdulillah. Okey, subhanallah, muslimin muslimat, jangan lupa support channel rasmi Ustazah Asma binti Harun. Macam apa tu ya? Iklan tu. Iklan. Tak apa. Kan ada iklan tu. Jika anda suka Ustazah Asma binti Harun, maka sila like. Tapi anda sangat-sangat suka, maka sila follow. Tekan sila subscribe. Ya gitulah. Okey. Jadi subscribe YouTube channel. Okey. Subscribe YouTube rasmi kita, Ustazah Asma Harun channel. Ustazah Asma Harun channel. Itu adalah YouTube rasmi Ustazah Asma Harun channel. Sekarang dalam 200,000 subscriber 200,000 lebih kan subscriber. Tak adalah ramai sangat, tapi Alhamdulillah, syukur sangat. Sekarang ni 200,000 subscriber. Okey, tuan-puan boleh sebarkan subscribe channel YouTube rasmi kita. Kemudian kita ada channel rasmi Instagram, FB page, Twitter. Kenapa tak masukkan TikTok ni ya? Kecil hati orang TikTok. Okey, Ustazah Asma Harun. Cari je Ustazah Asma Harun. Channel Telegram kita Ustazah Asma Harun Official. Okey, subhanallah. Kemudian kalau untuk bisnes pula, untuk perniagaan kita ada ini iSet. Siapa nak belajar percuma, kalau yang tak mampu, dan siapa yang nak belajar dengan yuran yang sangat sederhana, anda boleh belajar secara personal dengan guru kita. Masya Allah. Kelas secara personal untuk belajar ilmu Fardhu Ain dan juga ilmu Al-Quran. Sebenarnya tim galeri dah lama dah saya cakap, tapi tak ada bagi-bagi ke dekat bawah ke dekat sana. Mesti bagi pada saya semua link kalau untuk pembelian. Untuk apa sajalah, sebab kita ada banyak link. Okey, kita tangguhkan. Terima kasih semua. Kita tangguhkan kereta dengan tasbih kepala dalam surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua yang bagi gift, yang bagi hadiah dekat TikTok. Ada bagi bunga, ada bagi hidangan makanan, ada bagi swan, ada yang bagi itu apa ya? Burung terbang, burung kertas terbang, dan sahabat-sahabat di FB yang bagi star. Hari ini hampir 12,000 star. Subhanallah, ros-ros, bunga ros dan macam-macam hadiah. Kami sangat hargai. Itu ada anak panah love. Subhanallah, kerana setiap pemberian anda itu akan bertukar dalam bentuk love. Setiap pemberian anda tu akan bertukar dalam bentuk duit, dan duit itu kami akan manfaatkan untuk kerja dakwah dan kerja amal NGO, sahabat amal care, Yayasan Narijah dan semua. Ada bagi topi dengan misai, saya jadi cowboy semua. I love you all so much, lillahi ta'ala til jannah. Jadi kita dah habis baca tasbih kafarah tu semua tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bagi nasi lemak, thank you. Love.